Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Kota Baru, Cawangan Kota Baru Kelantan, untuk subjek GMGM 3043 pembangunan organisasi. Kumpulan kami telah membuat diagnosis di bahagian sumber manusia Pejabat Setiausaha Negeri Kelantan. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahim Miminta, nombor matrik 258325. Okey, untuk permulaan saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Kecemerlangan pembangunan prestasi sesebuah organisasi boleh diukur daripada pelbagai aspek, sama ada berdasarkan pencapaian sasaran dalam pengeluaran input dan output, atau penilaian kualiti perkhidmatan, prestasi disiplin staf, kepuasan dan komitmen pekerja terhadap tugas yang dipikul, dan persediaan yang selamat dan selesa, serta maklumat pelanggan dan penerimaan masyarakat. Hari ini, persediaan dalam sebuah organisasi semakin kompleks, dinamik dan berkembang. Banyak faktor yang menyumbang kepada mempercepatkan proses penyelesaian masalah, kerumitan, dinamisme dan pembangunan. Walau bagaimanapun, setiap jabatan di sesebuah negara mempunyai cara yang terbaik untuk memulihkan balik ekonomi dengan setiap peringkat. Keupayaan sebuah organisasi dapat menyesuaikan diri dengan persediaan ditentukan oleh keupayaan organisasi tersebut untuk memberi perhatian dan bertindak balas terhadap apa yang berlaku dalam persediaan organisasi tersebut. Oleh itu, amat penting bagi ahli organisasi untuk mempunyai keupayaan sendiri ataupun mencari pengalaman sendiri untuk memerhati dan memberi tindak balas terhadap perubahan yang berlaku di persediaan mereka. Oleh itu, kami telah memilih sebuah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, iaitu bahagian sumber manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, ataupun nama shortcut dia SUK. Ini kerana salah seorang daripada kami adalah seorang daripada penjawat awam, ataupun saya sendiri adalah seorang daripada penjawat awam yang bekerja di sektor Jabatan Perkhidmatan Awam di Kelantan. Fokus kami untuk menjalankan diagnosis ini supaya jabatan ini dapat memainkan peranan penting dalam menguruskan sumber manusia, termasuk modal insan dan perkhidmatan awam di negeri Kelantan. Bagi bahagian ini pula, wawasan bahagian pengurusan sumber manusia adalah untuk memberikan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan serta konsisten, berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini bagi memenuhi kehendak misi dan objektif organisasi, serta kehendak berteraskan Islam sebagai ad-din. Visi bagi jabatan ini adalah penyelaju pentadbiran dan perkhidmatan yang cemerlang. Misi pula melahirkan penjawat awam negeri yang mempunyai minda dan budaya kerja kelas pertama. Objektif jabatan ini adalah menyediakan dan memberikan perkhidmatan pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam negeri yang cekap dan berkesan serta konsisten, dan berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini, memenuhi kehendak misi dan objektif organisasi, serta kehendak pelanggan, berteraskan Islam sebagai ad-din. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai definisi diagnosis. Menurut Cumming dan Waller pada tahun 2001, diagnosis merupakan satu proses untuk memerhati cara bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk dan merancang sesuatu perubahan dalam organisasi. Diagnosis adalah penting bagi sesebuah organisasi tersebut untuk melakukan perubahan. Okey, untuk perubahan itu dimulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah mengenali organisasi untuk menentukan perkara-perkara yang membawa perubahan dan pembaharuan keperluan organisasi. Fokus dengan apa perubahan yang akan dilakukan untuk menentukan kejayaan sebuah organisasi di masa akan datang. Terima kasih. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Farhan Merahim, nombor matrik 258378. Saya akan menerangkan pada peringkat-peringkat organisasi. Pada peringkat organisasi, yang pertamanya adalah output. Diagnosis peringkat organisasi bertujuan untuk melihat
output, iaitu keberkesanan serta kecekapan sesebuah organisasi. Pejabat Setiausaha Negeri Kelantan komited untuk memberi perkhidmatan urus tadbir sumber manusia secara profesional bagi membantu pelanggan dengan menggunakan sumber secara berkesan dan teknologi terkini untuk memuaskan pelanggan dengan perkhidmatan yang diberi. Input pula, sesebuah jabatan itu beroperasi dalam persekitaran dinamik. Terdapat dua jenis persekitaran, iaitu persekitaran umum dan persekitaran kerja. Persekitaran umum adalah politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Manakala persekitaran kerja adalah terdiri dari 5 jenis desakan yang boleh memberi kesan ke atas sesebuah jabatan, iaitu pelanggan, pembekal, pesaing, pengganti dan pendatang baru. Input iaitu elemen yang tidak boleh oleh organisasi dan tertakluk kepada perubahan semasa. Terdapat beberapa komponen reka bentuk dalam perubahan, iaitu strategi. SUK menggunakan sumber-sumber secara optimal. Sumber-sumbernya secara optimal, iaitu diukur dengan misi jabatan yang diterangkan bahagian hadapan, objektif yang diterapkan serta strategi yang digubal bagi mencapai setiap objektif. Itu merupakan aspek yang menjelaskan tentang strategi, iaitu SUK memberi khidmat urus tadbir tanah serta menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan cekap dan berkesan. Teknologi pula, iaitu bagaimana SUK dapat menjalankan tugasnya dengan menggunakan teknologi yang sedia ada daripada input kepada output. Dari situ, pengamal OD dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh SUK dalam bentuk dan kaedah teknologi yang digunakan. Struktur. Bagaimana SUK membahagikan sumber-sumbernya kepada jabatannya, unit dan sebagainya. Ini adalah kerana SUK telah mempunyai mekanisme pengurusan yang baik di peringkat pengurusan tertinggi jabatan, peringkat negeri dan persekutuan. Sistem sumber manusia. SUK mempunyai kepakaran yang diiktiraf oleh kerajaan dan dibayar allowance khusus berkaitan dengan kepakaran dan mempunyai dasar latihan SUK dan dasar latihan dalam sektor awam. Budaya. Orang awam yang berurusan dengan seorang pegawai awam itu bukan sahaja kerana urusan yang berkaitan, tetapi kerana jati diri dan nilai-nilai murni yang ada pada sama ada pegawai berkenaan di dalam tugas rasmi ataupun tidak. Peringkat kumpulan. Peringkat kumpulan peringkat kumpulan juga menilai output. Penilaian peringkat kumpulan bertujuan melihat sejauh manakah jabatan, bahagian, unit atau kumpulan kerja dalam SUK dapat bekerjasama sama-sama mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan atau menyelesaikan sebarang masalah. Input pula, perkara-perkara yang berada di luar sesuatu kumpulan yang mana ia boleh menjadi faktor penentu terhadap pencapaian kumpulan berkenaan.
Faktor-faktor tersebut adalah komponen reka bentuk dalam peringkat-peringkat organisasi yang dibincangkan tadi. Beberapa aspek yang dinilai iaitu kejelasan matlamat oleh kaki tangan dalam SUK, memahami atau tidak dengan jelas matlamat unit, bahagian dan kumpulan mereka. Struktur tugas bergantung kepada grade, jawatan yang diselaras dengan tugas mereka mengikut perkeliling jabatan. Komposisi kumpulan di SUK terdapat 450 orang. Kaki tangan yang pelbagai pangkat dan status pendidikan, demografi seperti usia, jantina dan bangsa yang berlainan dalam jabatan ini. Yang mana bangsa Melayu adalah majoriti menjawat jawatan dalam SUK. Pihak SUK sedang meneliti balik untuk membuka peluang bagi bangsa lain bekerja dalam jabatan ini. Kemudian adalah peringkat individu. Output bertujuan untuk melihat prestasi kerja, keputusan kerja, pembangunan kerja. Hasil diagnosis peringkat ini akan membantu pengamal audit untuk membuat perubahan-perubahan berkaitan dengan pengurusan sumber manusia serta pembangunan diri pekerja berkenaan. Jika dilihat di SUK, terdapat kelemahan di peringkat sumber manusia iaitu banyak kekosongan jawatan di pelbagai peringkat. Grade jawatan yang tidak diisi allowance yang diluluskan adalah terhad dan permohonan adalah ramai. Input faktor-faktor yang berada di luar individu yang boleh menentukan keberkesanan output seperti peringkat organisasi dan kumpulan. Komponen reka bentuk terbagi kepada beberapa aspek iaitu kemahiran, iaitu apakah kemahiran yang ada pada setiap kaki tangan SUK, identiti kerja, adakah kaki tangan SUK merasa dirinya terlibat serta tanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukannya. Signifikan kerja, kaki tangan awam yang melakukan pekerjaan mereka adakah memberi impak kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Cik Jamil, nombor matriks 259644. Saya akan teruskan pembentangan dengan bahagian aspek transformasi dan intervensi perubahan yang dicadangkan. Yang pertama ialah menetapkan hala tuju strategik, iaitu pembangunan dan penyebaran pelan strategik SUK, pelaksanaan dasar dan latihan sumber manusia, keupayaan perancangan dasar sumber manusia. Yang kedua, memastikan kapasiti organisasi, penambahbaikan struktur organisasi secara berterusan, pemantapan dasar perjawatan, pengukuhan skim perkhidmatan, mengoptimum penggunaan teknologi maklumat bagi meningkatkan keupayaan. Seterusnya ialah mengurus pekerja yang berkualiti, penarikan bakat terbaik dalam PA, pengenalpastian dan pemilihan bakat terbaik, pembangunan bakat terbaik, pengekalan bakat terbaik, pengukuhan pelan penggantian. Seterusnya saya teruskan dengan halangan-halangan perubahan. Halangan-halangan perubahan ada isu dalam sumber manusianya. Isu sumber manusia ialah tentang bagaimana SUK mendapatkan kaki tangan yang sesuai, tentang bagaimana SUK membangunkan bakat dan potensi kaki tangan, menilai prestasi dan memberikan ganjaran. Isu yang dihadapi oleh SUK adalah meningkatnya bilangan pegawai yang bermasalah, tiada follow up dan follow through dalam aspek pelatihan yang diberikan dan kekurangan kaki tangan untuk melaksanakan tugas dengan sempurna disebabkan peningkatan bidang tugas. Isu strategi adalah tentang bagaimana SUK berhadapan dengan persekitaran yang mencabar serta berubah-ubah.
Isu ini berkaitan dengan strategi yang diambil oleh organisasi untuk berdaya saing dalam persekitaran. Isu strategi yang ada dalam SUK adalah kurang mendapat pengiktirafan atas pencapaian jabatan, penyelenggaraan aset-aset tidak dibuang dengan sewajarnya, termasuklah pensetoran dan pembaikan, pengurusan sumber-sumber keuangan, aset dan tenaga manusia perlu dipertingkatkan dan akhir sekali ketinggalan dalam segi penggunaan ICT dalam urusan kerja. Isu pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia banyak memberi impak buruk dan SUK tidak terlepas daripada terkesan. SUK terpaksa menetapkan standard operasi prosedur kepada staf SUK sewaktu bekerja. Yang terakhir ialah masalah komunikasi. Di antara masalah yang sering dihadapi oleh sesebuah organisasi adalah masalah komunikasi antara pihak pengurusan dan subordinan. Punca-punca berlaku masalah komunikasi tersebut mungkin kerana gaya kepimpinan atau kurang kemahiran berkomunikasi. Gaya kepimpinan yang lemah, authoritarian dan ortodoks boleh menghalang proses komunikasi yang lebih terbuka. Manakala kelemahan kemahiran interpersonal juga merupakan satu penyakit yang menjadi pembunuh senyap kepada kedinamikan organisasi. Okey, untuk seterusnya pada bahagian cara mengatasi halangan perubahan, saya serahkan kepada sahabat satu kumpulan saya iaitu Puan Aslina untuk meneruskan pembincangan. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aslina binti Jusoh. Nombor bateri 258464. Saya akan meneruskan topik seterusnya, iaitu cara mengatasi halangan perubahan, iaitu melalui komunikasi dan pembelajaran. Halangan ini boleh dikurangkan melalui komunikasi dengan pekerja bagi membantu mereka melihat perubahan tertentu secara logik. Taktik ini berdasarkan andaian bahawa sumber halangan adalah disebabkan maklumat yang disalah tafsir ataupun melalui tahap komunikasi yang teruk. Okey, pelibatan. Kita tengok dari segi pelibatan, taktik ini merupakan taktik yang sukar bagi seseorang untuk menentang perubahan jika dia sendiri terlibat dalam usaha, aktiviti perubahan. Pelibatan akan menyebabkan pihak yang terlibat tu menyumbang kepakaran dan secara terus mengurangkan halangan. Selain itu, komitmen juga boleh diperoleh dan ini akan membolehkan peningkatan kualiti dan dalam perubahan. Okey, seterusnya kita tengok dari segi rundingan, di mana ejen melibatkan ejen perubahan yang boleh mengatasi perubahan dengan membuat pertukaran untuk mengurangkan halangan. Sebagai contoh, jika halangan itu datang daripada beberapa individu yang mempunyai kuasa, yang mempunyai ada nama, pakej ganjaran boleh digunakan sebagai bahan rundingan. Selain itu, pakej ganjaran dan tawaran akan dapat memenuhi kehendak individu. Jadi taktik perundingan adalah yang paling sesuai apabila halangan perubahan disebabkan oleh individu yang berkuasa dalam organisasi. Kita lihat pula dari segi kuasa. Kuasa ini merupakan taktik terakhir yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi halangan perubahan, yang mana ia adalah cara yang menggunakan ancaman terhadap orang yang menjadi penghalang. Sebagai contoh, pemindahan ke jabatan lain, kehilangan peluang untuk naik pangkat dan memberi penilaian prestasi yang buruk terhadap orang yang tidak mahu menerima perubahan organisasi. Agak teruk sikitlah. Okey, secara kesimpulannya, apa boleh disimpulkan daripada penerangan seterusnya ialah secara keseluruhannya, untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu organisasi, kita harus melakukan penilaian sama ada dari luaran ataupun dalaman untuk memastikan perancangan perubahan dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Pengamal OD harus memainkan peranan penting dalam untuk melakukan perubahan terhadap sesebuah organisasi agar tidak berlaku kegagalan